بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شؤون الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Alhamdulillah, pada pagi ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi memberi kesempatan pada kita untuk sama-sama kita berada dalam kuliah online, kuliah khas online yang ditaja oleh Bik Tasti Pokok Sena Penang dan Bik Tasti Kulim Kedah, yang dimiliki oleh Muhammad Azwan, Muhammad Fuad dan Nazir Murad. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada para pengajar dan Allah Subhanahu wa taala memberi kemudahan dalam hidup mereka dan Allah memurahkan rezeki mereka. Amin. Dan Allah Ta'ala mengelakkan mereka daripada mara bahaya dunia dan akhirat. Amin. Tajuk yang diketengahkan pada kita ialah kerinduan teragung, rindu padamu ya Rasulullah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, mencintai Nabi itu ialah merupakan suatu kewajipan. Wajib kepada umat mengasihi dan mencintai Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Seperti mana kewajipan kita bersembahyang, berpuasa, berzakat dan menunaikan fardu haji, begitu juga mencintai Rasulullah itu adalah juga suatu kefarduan kepada umat. Cumanya mencintai Nabi itu ialah amalan ataupun ibadah yang dibuat di dalam hati. Sebab cinta, kasih, rindu itu ialah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ialah perbuatan hati. Maka untuk mencintai Nabi SAW itu, yang pertama sekali arahan Allah Subhanahu wa taala ialah kewajipan kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Tak kira kita berselawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dalam sembahyang ataupun di luar sembahyang. Perintah Allah Subhanahu wa taala untuk kita berselawat itu selalu diperingatkan di dalam khutbah hari Jumaat. Seperti mana yang Allah sebut, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Uniknya perintah berselawat itu Allah dahulukan dengan Allah sebut innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah sebut Allah dan para malaikat sentiasa berselawat ke atas Nabi. Allah sebut ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi, berselawatlah kamu semua kepadanya. Sallu alaihi wa sallimu taslima, dan ucapkan juga salam kepadanya. Sementara perintah-perintah yang lain, Allah Subhanahu wa taala memberi perintah secara langsung, aqimus salah wa atuz zakah, dirikan sembahyang, keluarkan zakat. Tetapi perintah berselawat Allah dahulukan dengan dia beritahu dia dan para malaikat sentiasa berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada ayat itu dapat kita faham betapa tinggi dan agungnya Rasulullah, betapa tinggi dan agungnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berhenti berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selawat daripada Allah itu memberi makna Allah merahmati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah sentiasa merahmati Rasulullah. Sementara malaikat sentiasa beristighfar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada ayat yang kita faham ni, Nabi itu tingginya, agungnya tidak terkata. Maha hebat, tinggi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diperintahkan kita untuk berselawat kerana daripada selawat adalah menimbulkan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selawatlah yang menimbulkan rasa cinta kepada Rasulullah. Sesungguhnya kita tak perlu untuk melihat wajah Rasulullah untuk menimbulkan cinta. Sebab kita berada di akhir zaman. Nabi berada di zamannya 1400 tahun yang lalu. Tak perlu untuk nak tengok muka Nabi baru timbul rasa cinta, tak perlu. Tapi dengan cinta itulah dapat kita melihat wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila mana kita berselawat ni dia kena berselawat sebanyak-banyaknya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Berselawat sebanyak-banyaknya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi bila mana kita berselawat sebanyak-banyaknya maknanya sepanjang masa, setiap hari kita berselawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita berselawat itulah menimbulkan rasa cinta pada Rasulullah, sekalipun kita tak pernah melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, maka tidak ada seseorang yang sampai ke makam rindu pada Rasulullah tanpa ia melalui perjalanan hidupnya berselawat sebanyak-banyaknya kepada Rasulullah. Allahu Akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjadi kecintaan para kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala
sebelum mereka mendapat kecintaan Allah. Orang yang dapat kecintaan Allah, dapat merasakan kasih dan cinta kepada Allah, ialah orang yang terlebih dulu merasakan cinta dan kasih kepada Rasulullah melalui ayat yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ayat yang Allah sebut, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan olehmu wahai Muhammad kepada hamba-hambaku, in kuntum tuhibbunallah, kalau kamu semua kata kamu mencintai Allah, fattabi'uni, ikut aku, yuhibbukumullah, pasti kamu akan dicinta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa-siapa yang kata kasih kepada Allah, dia kena ikut Rasulullah. Maka orang yang mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan dicinta oleh Allah. Bagaimana dapat kita faham ayat itu? Dapat kita faham ayat itu bahawa siapa yang mengikut akan Rasulullah akan timbul rasa cinta kepada Rasulullah. Kita kena tahu Nabi kita makan macam mana, Nabi kita berjalan macam mana, Nabi kita tidur macam mana. Dan bila mana kita tahu Nabi kita mempraktikkan hidupnya macam mana, jadi kita akan ikut seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengikut Nabi akan menimbulkan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang yang mengikut Nabi ialah orang yang pada lahiriahnya ialah Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang yang cinta pada Nabi ialah orang yang akan mengikut perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam semua aspek kehidupan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maknanya, kalau kita cinta pada Rasulullah, kita akan ikut Rasulullah, dan kita tak buat apa yang tak disukai oleh Rasulullah. Mungkin ada sesuatu kita nak buat bercanggah dengan Rasulullah, hati rasa ataupun timbul di hati tak sanggup buat, sebab Nabi tak suka. Sebab Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, semua yang kita buat disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab itu Nabi kata, hayati khairul lakum wa mauti khairul lakum. Hidup aku baik untuk kamu, mati aku baik untuk kamu. Hidup aku baik untuk kamu, kamu tu merujuk kepada umatnya. Generasi yang hidup di zaman Rasulullah, mereka dapat peruntukan hayati khairul lakum, hidupku baik untuk kamu. Kita yang tak pernah melihat Nabi masuk dalam kategori wa mauti khairul lakum, dan matiku baik untuk kamu. Macam mana matiku baik untuk kamu? Sebabnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Nabi sebut, kalau aku diberitahu dan perlihatkan kebaikan yang kamu buat, macam kita mengaji hari ini, sama ada kita yang berdepan ataupun kita secara live, Nabi tengok semua ni. Apa Nabi kata? Hamidullah alaih, aku ucapkan alhamdulillah di atas kebaikan yang kamu buat. Tapi kalau kita melakukan yang buruk, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Nabi kata istaghfartullah alaih, aku ucapkan, aku pohonkan keampunan kepada Allah daripada kejahatan yang dibuat oleh umatku. Begitulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah pun mengasihi kita sebelum daripada kita mengasihi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi tahu umatnya di akhir zaman
tidak sempat melihatnya. Tapi Nabi nak menghubungkan dia dengan kita, dengan Nabi kita meninggalkan sunnahnya. Maka siapa yang kata dia kasih pada Rasulullah, dia akan mempraktikkan sunnah Nabi pada diri dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Contoh, Nabi kita SAW tidak pernah membiarkan lehernya tanpa tertutup. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi kalau ke Nabi pakai Nabi kita SAW selalu pakai talasan, kelumbung. Nabi nak mengajak kita supaya begitu kita kena berhati-hati dengan dunia. Bila kita pakai talasan tu contohnya, jadi kita tak nampak belah kanan, kita tak nampak belah kiri, supaya kita tak tergoda dengan dunia. Sekalipun kita tak mampu pakai talasan, tapi kita faham daripada yang Nabi buat, Nabi tak bagi kita cinta kepada dunia. Orang yang cinta kepada dunia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ialah orang yang tak cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi dalam hidup mengajar kita mempraktikkan bagaimana kita berdepan dengan dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Satu hari orang ketuk pintu rumah Rasulullah dan diberitahu Rasulullah, orang melungguk emas di masjid kamu Rasulullah. Mah ni menggunung. Orang lungguk daripada mana mah tu. Nabi kita apa? Sehari bila masuk waktu sembahyang, Nabi pergi masjid, Nabi lalu tepi lunggukkan mah tu. Tapi Nabi sikit pun Nabi tak boleh. Nabi terus pergi macam tu. Nak abang kata Nabi begitu benci kepada dunia. Kalau kita ni mesti tengok juga, banyak emas tu. Tak, Nabi terus lalu. Tak perhati langsung pada emas tu. Semayang selesai, Nabi keluar masjid, sampai di lunggukkan emas, Nabi kata, siapa nak ambil? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Siapa nak ambil? Jadi ambil tu maknanya untuk keperluan kamu. Untuk keperluan kamu. Bukan nak ambil untuk kaya, untuk keperluan kamu. Maka begitulah Nabi mengajak kita supaya Nabi mengajak kita supaya kita tidak cinta kepada dunia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah SWT bagi kemudahan dunia pada kita bukan untuk kita menyimpan, tapi kita diberi dunia untuk kita menginfakkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Di kepala otak kita dipikir, macam mana aku nak bagi duit ni, kat siapa aku nak bagi, siapa perlu. Maknanya di minda kita ni, jadi kita nak jadi seperti mana yang Nabi suruh, yang Allah suruh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kita nak cerita generasi yang terhebat yang pernah dilahirkan dalam sejarah ialah generasi sahabat. Jadi tuan-tuan kena cari buku. Cari buku menceritakan tentang kehidupan sahabat-sahabat Nabi. Tidak pernah terlahir dalam sejarah generasi seperti generasi sahabat. Sebab mereka dididik secara langsung oleh Rasulullah. Menampingi Nabi, menimbulkan cinta pada Nabi. Generasi sahabat, generasi yang berdamping dengan Rasulullah. Kita tak mampu nak mendamping dengan Nabi sebab Nabi dah wafat. Tetapi cara mendamping dengan Nabi ialah mengamalkan sunnah-sunnah Nabi. Di kita ni ada sunnah Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Contoh,
kepiah atas kepala. Kalaupun kita tak mampu nak bawa kepiah atas kepala, takkan tak boleh nak bawa kepiah atas kepala ketika solat. Benda tu bukan benda tu bukan besar. Tak berdosa pun tak kepiah. Tapi ingat cinta pada Rasulullah. Mungkin tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tak mungkin dapat melakukan bawa kepiah atas kepala. Tapi semayang takkan tak boleh bawa kepiah atas kepala. Benda tu simple je. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka begitulah sunnah-sunnah yang lain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pergi Jumaat dengan pakai baju warna putih. Takkan payah sangat nak cari baju warna putih. Hari lain dah pakai baju warna. Tapi hari Jumaat pakailah baju warna putih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka benda tu sangat mudah untuk membuktikan cinta pada Rasulullah. Sebab Nabi SAW tidak pernah menghadiri sembahyang Jumaat manakala Nabi pakai baju warna putih. Itu contoh. Benda sikit tapi kita buat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, berkhidmat dengan Nabi ketika umur 10 tahun. Sampai Nabi di Madinah, terus maknya Ummu Sulaim bagi Anas kepada Rasulullah. Rasulullah, aku serah Anas ni pada engkau, jadilah dia khadam engkau. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi hidup di Madinah 10 tahun. Jadi maknanya ketika Nabi wafat umur Anas 20 tahun. Dari dia budak umur 10 tahun sampai dia meremaja umur 20 Nabi kita wafat. Dan Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, di atas sebab dia selalu berdamping dengan Nabi, maka timbul rasa cinta pada Nabi. Kadang-kadang khidmat dia tu orang tak buat, orang tak boleh buat. Contoh, kalau Nabi kita bermusafir, bila Nabi nak qada hajat, Anas lah yang mengkhidmati. Berhenti satu tempat nak qada hajat, Nabi nak qada hajat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang qada hajat ni sudah pastilah di padang pasir yang luas. Yang luas tu. Jadi Nabi kata, Anas, aku nak qada hajat. Anas lah yang cari ayat bersama dengan Rasulullah. Dan Nabi qada hajat, Anas berlindung Rasulullah, cover Rasulullah. Bila Nabi dah siap, dia suruh ayat. Itu adab dia. Dia tak tengok kepada Rasulullah, tapi dia angkat ayat kepada Rasulullah macam tu. Makna khidmat ni, khidmat yang sampai ke tahap tu, dia mengkhidmati. Sehingga kan, bayangkan 10 tahun bersama dengan Nabi, tak bengah dengan Nabi dalam semua khidmat. Sampai Nabi sayang kepada Sayyidina Anas. Sampai Nabi sayang sungguh pada Anas. Nabi, bila Nabi sayang sangat, Nabi doa, Allahumma barik fi umrika wa malika wa auladika. Ya Allah Tuhanku, berkat, moga-moga Allah memberkati harta engkau, moga-moga Allah memberkati umur engkau, moga-moga Allah memberkati harta engkau, moga-moga Allah memberkati anak-anak engkau. Anas ni subhanallah, selepas Nabi wafat, Anas ni mendapat doa Rasulullah yang Nabi doa tu. Dia adalah seorang sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhu yang umur paling panjang, 120 tahun. Umur tu boleh pi pasal Nabi doa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan subhanallah, dia juga mendapat doa Rasulullah. Dia sahabat Nabi yang paling banyak harta sekali. Dan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dan dia dapat anak yang paling ramai sekali. Anas, anaknya sampai 120 orang. Punya ramai.
Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, begitulah kecintaan Nabi pada Sayyidina Anas. Sampai Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, oleh kerana umurnya sampai 120 tahun, berapa puluh tahun umurnya lepas Nabi wafat. Nabi wafat umur 20. Dia hidup sampai umur 120, berapa puluh tahun? 100 tahun. 100 tahun ni Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, begitu panjang umur. Mulia Sayyidina Anas. Bila orang tengok muka Sayyidina Anas, orang tengok Rasulullah. Bayangkan dia ketika sudah tua. Nabi wafat umur 20 tahun. Bayangkan umurnya 120 tahun. Mana-mana orang zaman itu nak tengok muka Rasulullah, nak tahu tentang Rasulullah, pun tengok muka Anas. Muka Anas ni bersih, suci, bersih. Anas, dia balikkan muka Rasulullah. Seperti mana pada hari Nabi kita wafat. Nabi kita wafat pada hari Isnin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kata Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, bayang subuh tu Nabi tak hadir lah. Nabi tak mampu dah nak hadir. Sembahyang-sembahyang lain Nabi masih hadir. Nabi dipapah oleh para sahabat untuk hadir ke masjid. Sampai akhir-akhirnya Nabi dipapah, kaki Nabi tak bergerak lah. Jadi heret Rasulullah untuk hadir sembahyang Jumaat. Pada hari subuh terakhir tu, Bismillahirrahmanirrahim, pada subuh terakhir tu, jadi yang jadi imam ialah Sayyidina Abu Bakar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tiba-tiba Nabi selak tirai rumah dia. Maka orang pun terlihat kepada rumah Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan orang pun riuh bagi tahu Sayyidina Abu Bakar, Nabi nak mayang-mayang jadi imam tu. Sayyidina Abu Bakar pun dah berunduk ingat Nabi nak jadi imam, tapi Nabi bagi syarat macam tu. Makanak. Jangan tinggal tempat kamu jadi imam. Kata Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, wajah Rasulullah yang kami tengok pada hari itu bersih sebersih-bersihnya. Muka Nabi seperti kapas, putih bersih. Jadi ungkapan yang keluar daripada mulut Sayyidina Anas ni yang menggambarkan kecintaan yang mendalam dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kecintaan dia tak tahu nak cerita. 10 tahun bersama Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan subhanallah, selepas Nabi wafat, setiap malam bermimpi Rasulullah. Tak pernah satu malam pun slack. Setiap malam mimpi Rasulullah. Jadi mimpi Nabi ni sebab apa? Cinta yang mendalam. Berapa lama Sayyidina Anas mimpi Rasulullah? Setiap malam tu 12 tahun. Tanpa satu malam pun tak mimpi. Setiap malam mimpi. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan sudah pastinya mereka yang cinta pada Rasulullah ialah juga dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita di akhir zaman ni, kita kena jadi pencinta Rasulullah. Pencinta Nabi ni ialah orang yang memperjuangkan Islam, orang yang memperjuangkan agama dalam kehidupan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan semuanya akan disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi biarlah Nabi kata kat kita, hamidullah alaihi, hamidullah alaihi, hamidullah alaihi. Biarlah Nabi kata kat kita, aku bersyukur kepada Allah atas kebaikan umatku ni. Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui tentang semua hamba-hamba dia. Maka begitulah Nabi juga mengetahui semua tentang umat-umat dia. Walaupun kita siapa, tapi Nabi tahu kita. Jutaan, milion manusia jadi umat Muhammad, Nabi tahu seorang.
biarlah Nabi tahu hal kita ialah umatnya yang selalu mencintai dan merinduinya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Taib, jadi maka di saat-saat kita berada di bulan yang mendekat dengan 12 Rabiul Awal, maka pupuklah rasa cinta, rasa kasih dekat Nabi melalui selawat yang sebanyak-banyaknya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi berselawatlah sampai terlena. Faham tak? Selawat sampai terlena. Jadi alangkah kalau baik dan indahnya selawat sampai terlena. Dalam lena tu bermimpi Rasulullah. Jadi sebuah tentu pasti, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, saat yang kita tempuh ialah terbaik dalam kehidupan kita. Maka muslimin dan muslimat, maka Allah sekalian, begitulah kecintaan mereka-mereka yang terdahulu kepada Rasulullah, dan juga mereka-mereka yang terkemudian dengan Rasulullah. Kalau kita tengok muka para ahli ulama, siapa ulama pun, di hati kita akan berkata, macam mana cinta Tok Guru ni pada Rasulullah, macam mana cinta Syekh ni pada Rasulullah, macam mana cinta Kiai ni pada Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Macam mana cinta Habib ni kepada Rasulullah. Tengok muka para ahli ulama, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, maka rasakan cinta mereka kepada Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ada satu ulama, saya tak ingat nama dia. Dalam peperangan dengan Siam, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, di tangannya senjata, di tangan kirinya Dalailul Khairat. Dalailul Khairat ni ialah kandungan selawat-selawat pada Rasulullah. Tangan pegang senjata, kiri pegang Dalailul Khairat. Bayangkan kecintaan mereka pada Rasulullah. Dalam saat yang getir, Nabi mereka tak lupa. Jadi kalaulah dalam saat yang getir, Nabi mereka tak lupa macam mana saat mereka dalam keadaan biasa. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, maka tanam sedalam-dalamnya cinta pada Rasulullah. Kita harap kita semua ialah orang-orang yang bakal dapat syafaat Nabi pada hari dibangkitkan esok. Kita harap kita bukan cari Nabi, tapi Nabi cari kita untuk menyelamatkan kita. Sudah pastilah orang itu istimewa pada hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bukan sekadar kita nak cinta, tapi kita nak memperjuangkan Rasulullah dalam kehidupan kita. Allahumma salli ala sayyidina. Jadi cukup sekat itu. Mudah-mudahan cinta kita pada Rasulullah ialah benar-benar cinta teragung untukmu, rindu padamu ya Rasulullah. Terima kasih pada penaja, penganjur di atas tajuk yang ditengahkan pada hari ini. Maka dengan sebab mereka, jadi timbul rasa cinta kita kepada Nabi kita, insya-Allah. Moga-moga penaja kita Allah bagi taufik dan hidayah untuk selalu berselawat sebanyak-banyaknya sehingga mereka jadi Nabi cinta pada mereka sedalam-dalamnya, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah berkati perniagaan mereka dengan berkat selawat pada Rasulullah. Walaupun sibuk tak mana pun dengan dunia, tapi jangan tinggal sehari selawatkan Nabi 1000 kali. Mudah-mudahan Allah mudahkan semua urusan mereka, insya-Allah. Allah mudahkan semua urusan mereka di dunia
Allah mudahkan urusan mereka di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.